Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung untuk pelajaran yang seterusnya, iaitu di pelajaran 11 bagi tajuk prinsip pergaulan menurut Islam. Okey, yang mana pelajar boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 110. Baik, dalam tajuk ini ada beberapa subtopik. Okey, kita lihat yang pertama adalah konsep pergaulan dalam Islam. Okey, apa yang dia nak maksudkan bagi tajuk ini adalah apa yang diberi kefahaman kepada pelajar berkenaan dengan pergaulan dalam Islam. Baik, yang pertama sekali pelajar lihat apa yang dimaksudkan dengan pergaulan, iaitu merujuk kepada komunikasi antara seorang individu dengan individu lain berteraskan syariat Islam, yang mana Islam menggalakkan pergaulan yang memberikan manfaat kepada umatnya. Maka kita wajib mengambil kira batas-batas mahram, jantina dan juga jenis aktiviti yang dijalankan dalam pergaulan. Islam tidak melarang pergaulan antara lelaki dengan perempuan asalkan mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syarak. Okey, maksudnya dalam Islam ada batasan-batasan tertentu, terutama sekali di dalam pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Baik, seterusnya kita lihat asas pergaulan. Baik, pelajar, asas pergaulan di sini ada 3. Yang pertama, saling mengenali, iaitu ta'aruf. Yang kedua, saling memahami, iaitu tafahum. Yang ketiga, saling bekerjasama, iaitu ta'awun. Okey, kita tengok yang pertama yang dinamakan ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenali. Antaranya adalah memberi salam ketika bertemu. Okey. Kemudian mengenal latar belakang antara satu sama lain, dan yang ketiga berkomunikasi dengan sopan. Ini asas permulaan lah apabila kita nak mulakan sesuatu pergaulan, okey, ataupun pengenalan awal. Okey, ada ta'aruf di situ. Kemudian barulah kita saling memahami, iaitu tafahum. Yang pertama, bersikap lapang dada dan pemaaf, saling nasihat menasihati dan menjauhi sikap adu domba, iaitu namimah. Okey. Kemudian adalah saling bekerjasama. Ini kita kenali sebagai ta'awun. Saling tolong-menolong ke arah kebaikan, prihatin antara satu sama lain, serta menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Baik, ini adalah 3 asas dalam pergaulan. Baik, cikgu teruskan. Kita lihat kepada prinsip pergaulan. Di sini ada 6 prinsip pergaulan, yang mana yang pertama sekali mestilah bermatlamatkan keimanan. Okey, dalam pergaulan, nak membina persahabatan dan sebagainya, perlulah bermatlamatkan keimanan. Yang kedua, berlandaskan syariat Islam. Okey, apa sahaja perkara yang kita lakukan perlulah mengikut ataupun berlandaskan kepada syariat Islam. Yang ketiga, memberikan panduan berinteraksi sesama manusia berdasarkan ajaran Islam. Yang keempat, menghormati antara satu sama lain. Okey. Yang kelima, bekerjasama dalam perkara kebaikan dan mencegah kejahatan. Okey. Dan yang keenam, mengutamakan keamanan dan keharmonian. Okey, prinsip pergaulan ini tidak sahaja tertumpu kepada pergaulan sesama Islam, tetapi sebenarnya kepada menyeluruh. Okey, kepada pelbagai kaum, bangsa dan sebagainya. Jadi kita ikut kepada 6 prinsip pergaulan ini. Pelajar seterusnya, kita lihat tajuk 3.3.2, iaitu adab pergaulan dalam Islam. Ya, Islam menggalakkan umatnya agar sentiasa mengamalkan akhlak mulia dalam pergaulan. Jadi apa adab yang ada di dalam pergaulan dalam Islam ini? Yang pertama, kita perlu jaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati orang lain. Okey, bercakaplah berpada-pada. Okey, jangan sampai menyakitkan hati orang lain, tersinggung dan sebagainya. Yang kedua, berlaku adil dan ihsan terhadap semua manusia. Okey, kena berlaku adil. Ini yang tadi cikgu kata, tanpa mengira bangsa, keturunan dan sebagainya.
Baik, yang ketiga, menghormati dan tidak menghina orang lain. Ini adab dalam pergaulan Islam, ya, pergaulan berislam. Kita kena menghormati, tak menghina orang lain, tidak menghina segala kekurangan yang ada kepada orang lain, ya. Yang keempat, perlulah bersangka baik. Sentiasa bersangka baik dengan sahabat-sahabat, dengan sesiapa sahaja di sekeliling kita. Yang kelima, menjaga batasan pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Ini adalah adab yang paling penting sekali pelajar kena pegang, iaitu kita ada batasan dia. Boleh berkawan, boleh bergaul lelaki dengan perempuan, tetapi ada batas-batas tertentu yang kita tidak boleh melebihi daripada batasan yang ditetapkan. Baik, dan yang keenam, menjaga batasan aurat. Juga amat perlu diambil berat, ya. Jagalah batasan aurat, terutama sekali lelaki dengan perempuan. Begitu juga sesama perempuan dan juga sesama lelaki. Ada batasan-batasan aurat yang kita perlu jaga. Baik, cikgu teruskan. Seterusnya, tajuk 3.3.3 adalah sifat mahmudah dalam pergaulan. Apa itu sifat mahmudah, pelajar? Mahmudah adalah sifat yang terpuji yang diamalkan oleh seseorang individu semasa berinteraksi dengan orang lain. Okey, sifat mahmudah, sifat yang baik. Okey, contoh sifat mahmudah yang pertama, ikhlas. Melakukan sesuatu kebaikan semata-mata kerana Allah. Yang kedua, contoh sifat mahmudah, sifat terpuji dalam pergaulan, benar. Bersikap benar dalam percakapan, perbuatan, niat di dalam hati. Jujurlah, kita berkawan, jujur, cakap yang betul. Okey, yang ketiga, amanah, iaitu melaksanakan tanggungjawab, mengikut prosedur serta tidak mempunyai kepentingan peribadi. Seterusnya adalah sopan. Dalam pergaulan perlulah sopan, iaitu beradab sopan dan berbudi bahasa dalam pergaulan dengan semua pihak. Kan, kita suka ada kawan yang sopan, yang menghormati antara satu sama lain. Okey, tengok yang seterusnya, menghormati. Perlulah ada sikap menghormati terhadap ahli keluarga, kenalan dan juga antara sesama ahli masyarakat. Seterusnya, bersangka baik. Okey, kena berfikiran positif terhadap semua pihak. Jangan mudah untuk berburuk sangka. Antara lain lagi, sifat mahmudah yang ada adalah penyayang, iaitu saling menyayangi antara sesama ahli masyarakat. Dan juga bekerjasama, iaitu melakukan sesuatu secara bersama-sama dan melakukan yang terbaik untuk mencapai kejayaan. Okey, jadi pelajar, itu adalah antara sifat mahmudah, sifat terpuji yang ada di dalam pergaulan yang kita perlu terapkanlah dalam pergaulan. Okey, bagaimana pula cara-cara untuk memupuk sifat mahmudah ini? Okey, yang pertama, mempelajari ilmu yang benar. Yang kedua, dilatih dan dipupuk sejak kecil. Kita dah biasakan diri dah dengan sifat-sifat terpuji, dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi kita dah memang bila dah jadi satu kebiasaan, maka kita pun akan melakukan dengan ikhlas. Kemudian mempraktikkan sifat mahmudah dalam pergaulan sesama manusia. Mengalakkan kesediaan setiap individu untuk sentiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dan membudayakan sifat mahmudah pada seluruh lapisan masyarakat. Okey, dan cikgu yakin sekiranya semua kita ini memupuk sifat mahmudah, memupuk sifat terpuji, insya-Allah pergaulan ataupun persahabatan yang dibina tadi adalah satu hubungan yang ikhlas dan insya-Allah dapat memupuk keharmonian antara satu sama lain. Okay, pelajar, seterusnya kita lihat kepentingan prinsip pergaulan Islam. Baik, ada beberapa kepentingan di sini. Kita tengok kenapa perlunya ada prinsip pergaulan Islam ni. Yang pertama, untuk memelihara kesucian dan maruah umat Islam. Sebab itu dalam Islam sangat menjaga batasan terutama antara lelaki dengan perempuan untuk memelihara kesucian dan juga maruah umat Islam. Baik, seterusnya, pentingnya prinsip pergaulan Islam ini untuk membentuk masyarakat yang harmoni, saling memahami dan membantu antara satu sama lain.
Sebab tadi cikgu dah terangkan, kita bila adanya sifat memudah, sifat terpuji, maka kita dapat bentuk satu masyarakat yang harmoni. Seterusnya melahirkan manusia yang bertakwa, istiqamah dan berdisiplin. Di samping itu, kepentingan yang lain dapat mengukuhkan institusi perkahwinan. Sebab apa? Dalam perkahwinan itu kita dalam membina keluarga. Jadi nak membina keluarga itu perlulah ada sifat-sifat terpuji, sifat-sifat memudah, dan juga mengamalkan prinsip pergaulan Islam supaya dapat mengukuhkan institusi perkahwinan, ada komunikasi yang baik dan sebagainya di dalam perkahwinan tersebut. Baik, seterusnya mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Ada kerjasama, saling memahami antara satu sama lain. Selain daripada itu, menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengelakkan keruntuhan akhlak dan maksiat secara berleluasa dalam kalangan masyarakat. Belajar yang ini bila kita dapat menjaga batasan antara lelaki dengan perempuan secara tak langsung, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan maksiat ataupun perkara-perkara yang boleh meruntuhkan akhlak. Dan seterusnya membantras perlakuan yang menyalahi fitrah. Belajar itu antara kepentingan prinsip pergaulan Islam. Seterusnya kita lihat pelaksanaan prinsip pergaulan Islam. Ada beberapa pelaksanaan kat sini. Yang ini pelajar cikgu kita akan buat. Setiap pelajar perlu senaraikan lengkapkan senarai untuk tentang pelaksanaan prinsip pergaulan Islam yang berjaya anda laksanakan. Pelajar tandakan mana yang pelajar dah laksanakan ataupun tanda pangkah untuk tidak. Contoh, saya sentiasa mencari peluang untuk membantu rakan-rakan saya. Cikgu yakin anak-anak murid cikgu pun ramai akan tanda ya. Semua saling bantu-membantu antara satu sama lain. Saya menggunakan perkataan yang berhemah apabila berinteraksi dengan orang lain, orang yang lebih tua. Ini pun mesti ramai yang jawab ya. Mesti cikgu yakin semua pelajar cikgu akan jawab ya. Sebab apa? Kita sebagai pelajar ataupun orang yang lebih muda, anak dan sebagainya, perlulah menghormati orang yang lebih tua. Saya mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan. Ini pun kita perlu jadikan amalan. Bila dapat sesuatu, terus ucapkan terima kasih. Kadang-kadang ucapan yang sekecil itu pun dapat membuat orang gembira. Yang keempat, saya bersedia memaafkan orang lain apabila mereka meminta maaf. Yang ini pelajar kena jujur lah. Dapat tak nak maafkan? Kadang-kadang ada yang cakap cikgu susah nak lupakan dan sebagainya. Tapi sebaiknya kita perlulah sentiasa saling maaf, bermaafan, memaafkan antara satu sama lain. Saya gemar melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Ini adalah satu aktiviti kemasyarakatan. Kita nak dekat dengan orang ramai. Dan keenam, saya segera melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada ibu bapa atau jiran. Sekiranya ada berlaku apa-apa, adakah pelajar-pelajar semua laporkan kejadian yang mencurigakan tu pada ibu bapa ataupun orang yang lebih tua, ataupun diam saja. Yang ketujuh, saya memberi tumpuan semasa berbual dengan orang lain. Maksudnya kita beri perhatian tak bila orang tu bercakap. Kita rasa bila orang bercakap pelajar, kita perlu sebenarnya memberi perhatian. Mungkin orang itu sedang meluahkan, sahabat tengah meluahkan perasaan apa yang terbuku di hatinya. Jadi kita memberikan tumpuan sepatutnya. Yang ke-8, saya memberikan tempat duduk kepada orang tua dan wanita mengandung ketika menaiki perkhidmatan awam. Ini adalah salah satu contoh nilai murnilah yang sepatutnya pelajar-pelajar laksanakan. Yang ke-9, saya mengambil makanan secara sederhana dalam sesuatu jamuan makan agar tidak membazir. Ini ada ke tak di pelajar laksanakan? Dan yang ke-10, saya beratur untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan di kaunter. Jadi pelajar cikgu yakin ramai yang akan pilih ya, yang mana ini adalah antara sifat-sifat yang kita perlu
amalkan. Baik, itu saja belajar untuk pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.